telah lama tidak bersiaran secara live. So hari ni Madam live eksklusif for 5C dan 5D. Okay, kita sekarang sudah pun di minggu ke-9 dan orang kata okeylah, perlulah kita untuk proceed. Okay, Madam nak ada juga interaction with all of you. So today we are going to learn about topic 6, which is the obstacles in sustainable development. So what is the meaning of obstacle? Obstacle bermaksud halangan. Halangan bila nak melaksanakan pembangunan lestari. Of course lah, as I mentioned before in our previous classes, that sustainable development is the new thing. Dia dalam tahun 1990-an, bukan daripada 60-an, 70-an. Dia hanya adalah benda yang baru. Kalau nak bandingkan dengan benda-benda yang lain lah yang kita dah pernah belajar. Okay, macam sains politik, benda lama. Maknanya dah lama lah kan. Development admin pun benda lama. Financial admin pun benda lama. But sustainable development is the new thing. And of course lah, bila benda baru, ini akan ada halangan dia. Okay. So kita tengok halangan dari segi apa. Okay. So these are amongst the obstacles in sustainable development. The first one is in terms of politics. And then in terms of economy. And then in terms of social. And as well as culture. Obstacles in terms of culture. And lastly in terms of technology. So we are going to look into these 5 aspects, okay, of obstacle of sustainable development. Okay, before Madam proceed lebih jauh lagi, okay, so I would like you to know that in the end of this topic, all of you should be able to understand the obstacle in these 5 aspects. So maknanya habis je chapter ni, kamu mestilah berupaya untuk menerangkan, tahu, faham tentang apakah halangan-halangan dalam melaksanakan sustainable development. Alright? Okay, what is the meaning of obstacle, class? Okay, what is the meaning of obstacle? Something that blocks you so that movement going forward or action is prevented or made more difficult. Sesuatu yang menghalang, okay, satu pergerakan untuk ke hadapan ataupun satu tindakan tu terhalang ataupun menjadi lebih susah. Macam kita halangan nak belajar, halangan internet. Nak belajar, halangan duit. Nak belajar, halangan masa. So itu adalah halangan. So sepatutnya kita boleh pergi laju lagi. Tapi kerana ada halangan, kita pun terpaksa berhenti dan menyelesaikan dulu halangan tu. Okay, apakah antara sinonim ataupun perkataan-perkataan lain yang sama maksud dengan obstacles? Okay, adalah contoh seperti barrier. Okay. Hurdle, okay, barrier, hurdle dan hindrance. Okay, ini adalah sama maksud dengan obstacles, okay, ataupun bolehlah disturbance, ataupun orang kata adalah perkara-perkara yang menolak untuk dia pergi lagi lebih ke hadapan. Okay, seperti yang Mina cakap tadi, politics, dari segi politik, sustainable development pun dia ada masalah berhadapan dengan politics. Kalau kita tengok apa itu politics, betul kita cakap pasal kepimpinan, pasal kuasa, betul tak? So bagaimana benda-benda ini memberi halangan kepada sustainable development? Okay. Political barriers, okay. Orang kata halangan dari segi politik. Yang pertama, inadequate economic. Duit tak ada untuk proceed, okay. Duit tak ada untuk hilangkan kemiskinan. Ini berlaku dekat negara-negara yang miskin. So bukan mereka tidak mahu no poverty tu, nak capai SDG yang nombor 1 tu kan, no poverty tu, but they don't have allocation for that. Okay, social and environmental methods for policies, plans and project are the major barrier combating the implementation of sustainable development. Sebab tu jika ada masalah dalam politik, ini akan beri masalah pada perkara-perkara lain. Contohnya yang berlaku di Malaysia, ada konflik di kalangan ahli politik. So ianya membawa kepada lambatnya lulus belanjawan negara. So bila belanjawan negara lambat dikeluarkan ataupun muncullah, alhamdulillah dah settle. So orang kata macam mana nak implement satu benda tanpa peruntukan. Nampak ia berasal daripada masalah politik tu. Okay, long term outcomes. Okay, so kalau kita tengok kat sini apa dia hasil dari segi
jangka masa panjang. Okay, addressing climate change requires political leaders to take action now for what are often long-term outcomes. Okay, macam contohnya perubahan iklim lah. Okay, so ini memerlukan pemimpin sekarang menyelesaikan masalah itu sekarang. Tapi kalau kita start ambil tindakan sekarang, tak semestinya esok terus elok iklim dunia kita, tak. Ianya mengambil masa yang lama. So kalau tu orang kata kadang-kadang masalah orang politik lama ni yang akan membawa lanjutan kepada masalah-masalah yang akan datang. The uncertainty of many aspects of climate makes assessing the political risk of action and strategy to tackle unpredictable problems hard to establish. Okay, so maknanya banyak benda yang tidak pastilah dalam iklim ni menyebabkan kita nak menilai tu pun susah, dan strategi untuk menyelesaikan masalah tu susah untuk kita buat lah. So kita tak tahu strategi apa untuk iklim. Ada negara ni cakap macam ni. So kepakaran in terms of environment ni sangat diperlukan. So kalau kamu berminat untuk ambil BEVA kan, in environment, Medan rasa Medan akan sokong, sebab dia rasa environment adalah satu benda orang kata never ending story. Sebab orang kata negara semakin membangun, dunia semakin membangun, pencemaran memang tidak dapat dielakkan. Pembangunan yang melampau-lampau memberi efek kepada alam sekitar. So dia rasa environment tu okey kalau kamu nak ambil kan. Okay. Action on climate change requires a strong role for government in intervening in public life and business operation. Okay, tindakan untuk memperbaiki semua iklim ni orang kata memerlukan peranan kerajaan yang sangat peranan kerajaan dalam masuk campur dalam segi public life and business operation. So kita tengok kan, baru-baru ni ada di Malaysia sungai tu tercemar, punca air itu dicemarkan oleh syarikat yang tidak bertanggungjawab. Kamu tahu tak, dia berhadapan dengan hukuman penjara seumur hidup sebab dia telah efek berjuta orang, beratus ribu orang di Selangor pasal air itu. Okay, so this is the challenge for political leaders to convince their voters. So maknanya bila nak buat sendiri-sendiri, it's not easy. Kadang-kadang rakyat tidak melihat sangatlah isu-isu seperti climate macam ni. Okay, so complex negotiation. Nak berunding buat satu benda yang sangat rumit. The political challenges of climate change also need for political leaders to work internationally in often complex negotiation. Sebab tu kita memerlukan seorang leader yang boleh bercakap dekat mana? Dekat international. Okay, so memang ada Rio Summit, ada UN. So we have to speak up. Kita kena ada seorang pemimpin yang berani untuk bersuara, dan it's not easy macam kita nak gain support from others. Daripada rakyat pun susah, apatah lagi in terms of other countries. Okay, so ini antara halangan-halangan lah dari segi politik lah. Okay, it's not easy because tindakannya susah, bendanya tidak nampak terus. So it's hard to sometimes kita nak convince orang tanpa data, tanpa kepakaran yang cukup lah. Alright? Okay, sustainable development is often not possible in war-torn countries struggle as there are other priorities on hand. Macam dia cakap tadi lah, sustainable development ni kita ada 17 kan. So salah satunya memanglah dia nak cakap pasal environment, social dan ekonomi. So orang kata ada negara yang memang dah okay, contoh macam negara-negara macam Sweden, Canada pun dia lempar je plastik ke negara kita kan. Okay, so negara-negara yang macam tidak menggunakan plastik, kalau kamu tengok cerita-cerita orang putih kan, dia jarang guna plastik. Dia biasanya guna macam beg kertas. Jadi pegang macam tu. So dalam ni dia punya barang-barang runcit lah. Sebab mereka memang tak guna plastik. So kamu kena faham, kertas ni pula mahal, yang plastik ni pula murah. So negara-negara miskin, negara-negara yang tak berapa kaya menggunakan plastik. So orang kata banyak lagi kepentingan lain yang mereka lebih nak fikir selain daripada macam nak guna plastik ke nak guna kertas. Okay. Corruption also one the main issues in political system that interrupted process in sustainable development. Ini dia. Rasuah juga salah satu main issue. So katakan kita memang dah ada peruntukan dah untuk orang-orang miskin. Tengok peruntukan ke mana dimakan oleh orang atasan, dan terpaksalah rakyat pun
miskin. Muncullah ada insen seperti Ibit Liu, tiba-tiba beli air 2 kontena, 2 lori untuk diberikan kepada penduduk yang terjejas. Tapi sampai bila? Betul tak? Instability such as conflict between nation. Ketidakstabilan, masalah antara negara-negara. Kita tengok macam mana nak harmoni, macam nak ada kerjasama apabila negara-negara pun saling berkonflik. Okay? Contohnya macam tengoklah macam US, kadang-kadang India and Pakistan. Malaysia sendiri pun tidak berbaiklah dengan Israel. Okay? Implementation such as ensuring program fit the local context. Okay? So maksudnya nak implementation tu macam saya cakap tadi lah, macam katakan tiba-tiba seluruh dunia macam tak nak zero plastik. So itu kat negara diorang, dekat local context, dekat Malaysia memang ramai lagi masih menggunakan plastik. Makcik-makcik dekat pasar-pasar tani tu tidak faham, betul tak, sustainable development. Sebab bagi mereka murah is good. Okay, so murah is good. So, kalau kita tengok kalau dekat pusat-pusat jualan international lah, bukan international, H&M, lepas tu apa lagi macam apa tu, Padini, kalau kamu perasan kertas dia pun, beg dia pun beg kertas, okay? Sebab dia nak support lah. Tapi itu tak apalah yang international, yang memang dah go international. Macam mana dengan di kampung-kampung, di lokal? Susah nak amalkan. Okay, governance, urus takbir, such as political will to transform development programs into sustainable long-term practices. Okay, urus takbir. So katakan macam kita, negara kita yang kita alami sekarang lah, perubahan tampuk pemerintahan sentiasa berubah-ubah. So yang ni buat polisi ni, lepas tu nanti dia turun polisi lain pula. Jadi ini menyebabkan orang kata tidak stabil lah urus takbir ni. Dan kita kena faham sustainable development ni dia bukan ambil masa 1 tahun, 2 tahun. It takes decades untuk nampak dia punya kesan. So jika politik kita tak stabil, susah nak meneruskan kelangsungan satu-satu polisi yang berteraskan sustainable development tu. Okay, itu in terms of politics. So Meda harap kamu fahamlah bagaimana masalah politik membawa kepada susahnya untuk kita melaksanakan, memformulasikan something yang tentang sustainable development lah. Okay, kita tengok obstacles yang kedua iaitu ekonomi. Madam. Ya. Madam dah tunjuk slides yang lain ke? Sebab saya nampak slide 1 je ni. Ekonomi, Madam nampak, Madam tengok kat sini, dekat Madam punya handphone pun nampak ekonomi. Yang lain ada problem ke? Baru nampak Madam. Oh ya ke? Yang lain tak nampak? Yang ni tak nampak adik? Ni politics. Tadi tak nampak. Dah yang nampak. Ni political barriers ni nampak tak? Nampak Madam. Tak nampak? Tadi tak nampak. Okay. Yang ni pula nampak? Ini baru nampak baru je nampak Madam. Alamak, okay, tak apalah. Tapi inilah antara benda yang Madam cakap tadi. Especially adalah masalah politik yang boleh membawa kepada susahnya untuk kita inilah pergi kepada orang kata nak implement lah sustainable development. Okay, seterusnya kita pergi kepada ekonomi. Nampak So macam mana masalah ekonomi tu memberi kesan kepada macam mana kita nak melaksanakan sustainable development tu. Okay, alright, kita pergi kepada obstacles in sustainable development in terms of economic aspect. Okay, bercakap pasal ekonomi mestilah pasal duit, pasal budget, betul tak? Sometimes it's not that government doesn't want to do that, but it face problem in terms of lack of financial resources. Okay, kurangnya keuangan tu, sumber keuangan tu. Sebab mereka ada lagi macam kita 320 bilion untuk bajet 2021. So dekat mana pasal sustainable development? So kita ada banyak banyak tempat nak diberi duitnya. Okay, so mungkinlah sustainable development ni masih lagi dipandang orang kata tidaklah berapa penting nak dibandingkan dengan perkara-perkara lain. Okay, to plan and carry out the sustainable development tidak ada lack of financial resources. Yang kedua, international income inequality, mainly due to lower economic growth and faster population growth in developing countries. Okay, macam negara-negara yang kaya seperti Jepun, seperti US, seperti negara-negara lain lah. Okay, mereka tidak ada masalah untuk buat
sustainable development ni. Tapi kamu kena faham, sustainable development ni dia tidak akan capai kalau dia benda satu dunia. Kalau ada negara-negara lain yang miskin yang tidak mampu. So inilah yang kita panggil sebagai international income inequality. Even dalam Malaysia pun orang Sabah dengan Sarawak dengan orang Semenanjung Malaysia lain dia punya income. Orang kata ketidaksamarataan income. Ini kan pula antara kita dengan negara-negara maju. Ini adalah kerana pertumbuhan ekonomi yang lower ataupun orang kata lebih rendah dan faster population growth in developing countries. Yes, ada negara-negara yang memang suka beranak ramai. Negara kita antara negara yang suka beranak ramai lah, sebab tu tak pelik kalau orang tengok 14 anak, 10 anak, 8. Tapi sekarang dah makin berkurang lah sikit kan. So, bila banyak sangat anak, tak catch up dengan ekonomi tu. Ramai sangat population tu tak catch up dengan orang kata income yang ada tu. Okay. So itu there is some problems lah. Worldview toward environment. Okay. So maknanya orang kata apa pandangan terhadap environment? Requires a shift in the worldview from treating the environment as part of the economy to treating the economy as part of the environment. Strategically, this means the economy should be adapted to ensure environmental services are maintained. So maknanya kalau orang kat luar negara maju, dia memandang ekonomi ni ada part of environment. Dia jaga environment dulu baru ekonomi. Tapi negara kita ataupun negara-negara yang tak salah negara kita juga, sebab negara kita perlu nak menebas hutan, betul tak? Perlu untuk orang kata yalah, bila buat hutan tu perlu ditarah sebab nak untuk ekonomi negara. So maknanya kesedaran kita terhadap environment tu bukanlah tak ada, tapi kita nak hidup, nak cari makan dengan sumber-sumber environment yang ada. Okay, so itulah masalahnya juga lagi. Okay, yang seterusnya economic and financial barriers. Okay, masalah keuangannya, ekonomis. Okay, para pakar-pakar ekonomi observe that the dominating development model tends to focus on economic growth as precedence rather than people's right or welfare. Okay, pakar-pakar ekonomi dia cakap bila negara ni dia akan tengok ekonomi membangun, dia akan lebih tengok in terms of ekonomi rather than orang kata kebajikan dan hak rakyat. Environmental processes and limits. Dan apatah lagi kalau negara orang pun dia tak apa tengok, ini kan pula pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan environment lah, tanah-tanah tu. This requires a shift in the worldview from treating the environment as part of the economy to treating the economy as part of the environment. Strategically, this means the economy should be adapted to ensure environmental service are maintained. Macam tadilah. So maknanya tak semua negara memandang social orang, rakyat dia, dan environment dia sebagai benda yang lebih penting. Okay, dia selalu anggap ekonomi yang paling penting. Alright. Okay, kita pergi kepada in terms of social. Okay, dari segi aspek sosial pula macam mana? Okay, yang menjadi halangan lah kepada sustainable development. Okay, population growth. Okay, macam mana cakap tadi lah, pertumbuhan rakyat macam ramai sangat. Paired with unsustainable consumption and production. Penggunaan, kita consume dan kita produce secara tidak sustainable. Contohnya macam ialah penggunaan air yang tidak penggunaan tanah yang tidak betul. Kalau kamu tengok banyak tanah-tanah tepi jalan yang boleh jadikan premis, jadi macam buat projek lepas tu tak siap. So itu sebenarnya pembaziran. Okay, so tanah tu bolehlah buat tanah lain sebenarnya. Okay, dan production patterns among the wealthy, antara orang kaya, ada biggest social challenges to achieving sustainable development in the world. Okay, so maknanya ini antara masalah-masalah yang dihadapi lah. Consumption dan production pattern antara orang-orang atau population atau rakyat dalam sesebuah negara tu atau dalam sebuah dunia itulah. Absent of a significant change in human behavior, sustainability
will not be potential. Okay, so kita sendiri yang berasa tidak sedar, tak nak pun tolong orang, tak nak pun bekerja. So macam kita biarkan je negara kita hidup dalam keadaan yang miskin, kelaparan dan mengharap bantuan. So ini akan menyebabkan masalah behavior lah. Okay, inadequate interaction between civil society and government. Kurangnya interaksi antara NGO dan juga kerajaan ni tadi. Okay, so macam kerajaan ni tak nak mendengar ke NGO ataupun NGO hanya di belakang tabir saja ke, okay, tidak bergerak secara skala yang besar. So ini susah lah. Okay, insufficient incentive to the private sector to pursue sustainable development. Kurangnya insentif kepada private sector ni, okay, untuk meneruskan usaha-usaha sustainable development. So private sector pun buat apa aku nak cara, kerajaan tak ada pun nak menggalakkan dia. Itu maksudnya lah. Limited awareness about sustainable development among both politician and civil society. Kurangnya kesedaran tentang sustainable development. Dua-dua ahli politik pun tak berapa sustainable, apatah lagi kita rakyat-rakyat ni lah. Alright? Itu dari segi sosial lah, masalah kita sendiri, masalah pemikiran kita, perbuatan kita, dan juga mungkinlah politician dan juga NGO yang tidak berapa, orang kata tak berapa bergerak aktif dalam promoting sustainable development ni. Okay, kita pergi kepada culture, budaya pula. Okay, in terms of budaya, apa pula dia punya orang kata halangan dari segi budayanya. Okay, the outcome document of the 2010 MDG Summit. Ingat tak, ini development admin yang kamu belajar saya lepas. Okay, dia dah ada dah 2010 tu, dia ada dah outcome dia, published 10 years after the Millennium Declaration, emphasize the importance of culture for development and its contribution to the achievement of the MDG. Okay, so kita tengok kat sini, dalam tu dia ada memberi, dalam MDG punya report tu dia ada keluarkan satu chapter tentang culture and development lah. Okay, so maknanya kita ada tak orang kata menyusupkan budaya-budaya ni ke dalam polisi-polisi dan strategi-strategi yang dibuat. Okay, supaya orang kata budaya ni benda dalaman tau. Kita kalau macam fake dengan benda yang kita sentiasa buat, okay, macam kita fake lah depan orang buat pakai mask, itu tak. Tapi ni benda culture ni, benda yang kita buat walaupun tanpa disedari. Contohnya tak ada polis pun kita tetap memakai mask sebab kita tahu itu bahaya. Tak ada polis pun kita tetap orang kata memakai tali pinggang keledar kerana kita nak jaga keselamatan kita. Tak ada orang tengok pun kita tetap orang kata menderma, memberi yang terbaik. Okay, jaga sustainable development sebab itu memang dah culture kita. Okay, what is the meaning of culture? Culture is the antecedent, okay, turun-temurun, or the condition influencing the adoption of sustainability. So maknanya kalau ibu bapa kita sendiri ataupun orang kata masyarakat sekeliling kita tidak ada culture untuk jaga sustainable development, ini adalah satu masalah. Alright? Okay, so contoh ni macam ini adalah antara culture ni kamu akan belajar dalam organizational behavior lah. So, saya rasa kamu tengok dalam PAD 101. Okay, part 1 dulu. Okay, so dia ada 4 culture dimensions yang diperkenalkan oleh Hofstede ni lah. Individualism, iaitu kita rasa macam yalah, asyik fikir diri kita je. Masculinity and femininity. Ada orang kata masculine ni orang lelaki lebih berani, orang lelaki lebih tabah, atau dan femininity ni orang kata mungkin wanita ni, golongan wanita lebih lembut dan memikirkan tentang alam sekitar. Okay, power distance, okay, and uncertainty avoidance. Okay, ini adalah benda-benda yang berkait rapat dengan kuasa lah. Power distance ni pula adalah macam sejauh mana kita takut dengan orang atasan kita. Kalau kat Malaysia, media rasa semakin lama semakin berkurang lah. Kita dah kurang dah takut dengan orang atasan. Bagi media macam ni, ianya takut dengan hormat is two different things. Betul tak? Sometimes we have to hormat walaupun dia buat benda yang tak bagus. Tapi sometimes kita kena salurkan juga ketidakpuasan hati, but in the proper way. Kita tak boleh jugalah jadi yes man. Alright? Uncertainty avoidance adalah the way kita mengelakkan dari satu benda yang tidak pasti. Okay? Cultural values and cultural practices able to become obstacle in SDA. So maknanya kita memang nilai kita dan amalan kita ada benda yang mungkin menghalang kita daripada meneruskan sustainable development. Okay, by future orientation by emphasizing the long-term perspective is relevant to the core notion of the sustainability concept. Try kamu tengok nota, madam. Alright, saya lebih panjang lah nanti.
pasal ni. Okay, global leadership and organizational behavior effectiveness research, cultural practices dimension on corporate sustainability practices. Ini orang kata benda-benda lah, budaya-budaya yang boleh membawa kita kepada nak sokong sustainable development tu. Tengoklah, kadang boleh, kadang tak boleh. Okay. So kalau kita ni seorang yang future oriented cultures, maknanya kita memang sentiasa memandang ke hadapan, culture kita. Bila cakap pasal culture ni, kamu jangan anggap budaya Cina, budaya Melayu. No, kita cakap culture tu budaya, benda yang kita praktiskan. Okay, ada negara yang sentiasa memandang ke hadapan, are more likely to place a higher priority on long-term success. Okay, long-term strategy orientation and flexible adaptive managers. Dia sentiasa pandang ke hadapan. Yang ni bagus sebab sustainable development ni dia adalah benda yang sentiasa ke hadapan lah untuk masa hadapan. Kan tengok tak apa maksud sustainable without not at the cost of future generation. Dia ada perkataan future, betul tak? So kalau kita tengok orang sekarang ni, buat gapo kita nak makan loan ni, betul tak ada duit. Kita sentiasa memikirkan sekarang, tidak memikirkan future. Okay. Gender egalitarianism. Okay, reflect society belief about whether members biological sex should determine the roles that they play in their homes, business and organization and communities. Femininity. Okay. Jika masyarakat tu mementingkan feminin punya budaya, ianya akan bukan jadi perempuan tau, lebih cooperation, lebih suka bekerjasama, modesty, sederhana, caring for the weak. Okay. Kata ambil berat tentang yang lemah dan quality of life. Dia sangat mementing quality of life. Sebab itulah mak-mak dia suka beli macam-macam. Sebab dia nak keluarga dia, orang kata hidup tu berkualitas. Betul ke? Mak mikir, ada kowe lah, senang sikit. Ada aircon lah, ada air panas lah, senang sikit. Anak nampak tak? Standard of life tu. Okay, orang kata living standard tu orang kata meningkat sebab mak-mak sentiasa memikirkan. Okay, masculinity pula, perangai orang lelaki lah yang sentiasa suka competitiveness, bersaing, suka mementingkan achievement, pencapaian, heroism, assertiveness. Assertive ni macam orang kata aggressive lah, and material rewards for success. Okay, dan sentiasa memikirkan material, benda yang nampak sebagai sukses. Kalau orang perempuan tak apalah, asalkan anak saya bahagia. Orang lelaki kalau berjaya, dia akan suka nampakkan kejayaan dia tu. Contohnya beli kereta besar, tukar-tukar kereta, tukar-tukar perempuan, kahwin ramai, yang cantik-cantik lagi meletup. Itu maksudnya orang kata sebab orang lelaki dia suka nampak kejayaan itu sebagai satu benda yang nampak. Okay. Uncertainty avoidance deals with a society tolerance for uncertainty and ambiguity. Okay, maknanya orang kata rakyat ni ada tak yang dia tidak suka menerima benda yang tidak pasti. Okay, negara kita agak tak sukalah menerima benda yang tak pasti, ataupun orang panggil resist to change. Okay, countries having high uncertainty avoidance have very strict rules of belief and behavior, and they are intolerant for ideas or behavior otherwise. Maknanya orang yang sangat ikut rules ni, dia takut sebab benda-benda yang di luar jangka berlaku. Okay, dan countries yang ada low uncertainty ni, okay, maknanya yang macam tak apalah, diterima je apa, adalah attitude yang lebih relax. Okay, culture higher in uncertainty tend to formalize their interaction with others, show stronger desire to establish rules that facilitate the prediction of behavior and take moderate risk. Okay, ini antara orang kata budaya-budaya yang ada dalam masyarakat kita yang sama ada membantu sustainable development ataupun tidak membantu sustainable development. Alright? Okay, kalau power distance pula adalah macam mana cakap tadi lah, sejauh mana kita hormat atau kita berasa jauh tak dengan orang yang berkuasa. Okay, countries that have high power distance accept the hierarchical order in which people are in different levels, places, and there is no further justification. Ini orang yang sangat menurut lah, macam dia cakap tadi. Dia macam tak apa, dia kan ketua kita nak royak ke apa lagi. Okay, therefore inequalities of power and wealth are allowed in the society. Nampak? Kita terlampau memuji sangat orang atasan sampai apa yang orang atasan buat pun kita benarkan. Kita cakap apalah, dia rasuah, dia kat Perdana Menteri, macam tu. Okay, tapi kalau negara yang tak kisah jawatan ke tak jawatan, mu tak bagus mu ni, ini adalah orang yang sangat society yang sangat
bukan sangat membimbangkan, maknanya bagus sebab dia akan mementingkan equality. So kalau dia tak bagus, humban je kat penjara. Kita kat mana-mana. Dia rasa kita dah okey sikit kot sebab kalau Perdana Menteri pun, bekas Perdana Menteri pun diheret ke mahkamah dan disabitkan bersalah, so mungkin kita ni dah tak sangatlah melihat kepada kuasa. Okay. Performance orientation, ini orang kata sentiasa melihat kepada performance, high standards, improvement. Orang yang macam ni adalah orang yang sentiasa mendapat anugerah dekan, sentiasa berusaha juga nak siapkan, kan dia, dan dia akan urgent sentiasa fikir nak buat, sentiasa berbanding dengan orang yang tidak memikirkan performance, dia relax dan tak kisah pun kuis bila, berapa markah, lantak lah asal lulus, asal grade walaupun dapat 1.8. Kamu tahu tak, kalau bawah 2, tak silap kita tidak bawah 1.8, kalau kamu grad pun kamu akan di-dismiss. Okay, sebab apa? Dianggap macam tak boleh mendapat diploma kalau CGPA itu terlalu rendah. Alright? Okay, kita pergi kepada teknologi. Masalah dari segi teknologi pula. Banyak masalah teknologi. Nak kalau negara-negara miskin. Okay? Alright, kita tengok. Ya Allah. Kepada masalah teknologi. It is widely acknowledged that many of the technology necessary for supporting sustainable development are already available. Tengok. Kalau kita nak jimatkan tenaga, kita ada tenaga solar. Banyak sangat negara kat Malaysia ni yang guna solar. Okay, so teknologi tu sangat penting lah. Okay, why a generally agree upon component of development includes a successful technology transfer. Nampak? Sometimes negara lain buat, dia beri pada kita. So kita pun boleh guna pakai dan bila berjaya, of course membawa banyak faedah lah. Development of any form is a very complex process because it's function within equally complex social, technical, political and economic variables. Sometimes it's not easy untuk kita develop satu-satu teknologi. Alright? Because sebenarnya memerlukan kepakaran, teknikal. Tapi kalau transfer, okay. So kita pinjam je. Dan diharapkan negara yang ada tu sudi meminjamkan kepakaran mereka, transferkan kepakaran mereka, ya. Okay. So cabarannya adalah bagaimana kita nak tingkatkan teknologi ni. Okay. And then how to accelerate cost reduction and achieve meaningful changes. So maksudnya teknologi mesti comes with price, kan. So macam mana kita nak tingkatkan cost, okay, kurangkan cost tapi still lagi maju. Okay. How to integrate them along coherent development path that respond to specific local and sectoral needs. So macam mana kita nak integrate kan, okay, sepadukan antara teknologi development tu, berbakis, bermasuk dengan specific local and sectoral needs. Okay, dengan local needs lah yang orang kata berkesan. Okay, bukan, ya Allah pening lah madam. Okay, maknanya teknologi setara tak dengan keperluan masyarakat. Contoh sekarang, Google Meet. Kat sekolah tidak mampu nak buat kelas macam kita ni sebab orang kampung, mungkin tidak ada teknologi. Ada je budak kawan anak madam yang mak dia ada 4 orang yang sekolah dan mereka hanya ada satu handphone je, handphone mak, handphone ayah untuk buat kerja sekolah. Macam kita ni patutnya kalau ada satu rumah satu PC pun dah cukup memadai lah. How to provide incentive and mechanism for rapid innovation, diffusion and knowledge sharing. Okay, so macam mana kita nak bagi insentif supaya boleh ada innovation dan juga knowledge sharing. Macam kalau UiTM sendiri dia ada pertandingan-pertandingan membuat inovasi. So pensyarah ni duk mikirlah di luar kotak macam mana nak buat inovasi. Macam madam sekarang tengah buat satu projek yang madam akan sharing lah esok dengan Syed Saddiq. Bukanlah Syed Saddiq, mana Syed Saddiq. Dia kan antara pelopor ataupun kepada pengundi muda daripada 21 diturunkan kepada 18. Dan sekarang ni madam and the team mesti nak fikir macam mana kita nak educate pengundi-pengundi muda ni dengan senang. Okay, kat sekolah, okay, alright. Mungkin tak jadi, madam dengan kawan-kawan fikir, apa kata kita buat apps on educating the young voters. Okay, so the government conflict between immediate profit and investment towards sustainable technology. Okay, so maknanya orang kata masalah duit lah nak buat teknologi ni. So sebab kadang-kadang kena invest dulu, long term barulah dapat keuntungannya. Alright, so
itu challenges atau obstacle dari segi teknologi lah. Given the complexity of technological design, implementation and dissemination constraint of permanence, robustness and transferability of technology, political economic have also been identified as key barriers. Of course lah, teknologi yang canggih. Yelah, iPhone paling mahal pun, kamu rasa macam mana? Mestilah yang paling paling canggih mesti datang dengan mahal, betul tak? The barriers of distance and time make it difficult to tackle rural poverty, which is segregated from the mainstream and urban development, and yet this is where development is needed the most. Okay, so maksudnya to tackle rural poverty. Okay, so maknanya kamu pernah dengar tak satu pasal digital divide? Itu masyarakat yang tidak tahu bagaimana nak menggunakan teknologi. Macam kita biasa dah Google Form. Kalau orang tua kamu rasa biasa ke? Memang dia tak biasa. Okay. So maknanya mungkin mereka lebih memerlukan sebeg beras as compared to Wi-Fi. Macam tu. Alright. Okay. Conclusionnya. Here we can see that to achieve the sustainable development, these obstacles or barriers need to be addressed as soon as possible. Okay, so perkara-perkara ni kalau kita nak dapat sustainable nak capai sustainable development, okay, halangan-halangan yang Madam dah cakap tadi, yang telah diceritakan tadi, mestilah diselesaikan secepat mungkin lah. Okay, teknologi per se is not the main limiting factor. Okay, janganlah kita anggap tak adalah kita tak maju teknologi. Teknologi bukan semata-mata faktor yang melimitkan pencapaian SD tu. Ini lebih kepada yang paling teruk adalah ekonomi, social and cultural domain. So macam mana attitude kita, ekonomi negara kita dan social. Alright? Okay, habislah. Sekejap je, setengah jam je kelas. Okay, tak dah lama. Okay. So, Madam nak tanya, cuba buka kamera. Madam dah tekan slide lain ke? Madam tak perasan dah tadi. Okay, so, okay tak? Okay, so Madam nak tanya soalan. Boleh? Sekejap, Madam ambil buku. Tengoklah bilik Madam yang bersepah ni. Tak sampai hati nak bangun. Alright, kita tengok. Madam ambil buku sekejap Alright. Okay. Cuba kita tengok. Buka. Madam nak tanyalah. Okay. Chapter 6. Ada soalannya. Okay. Kamu jangan main soalan ni kok masuk final. Seronok kamu. Ni juga soalan ni. Patut banyak soalan. Uish, tak ada soalan sangat lah. Okay, ada soalan kat sini. Elaborate 2 obstacles to achieve sustainable development. Okay, Ayuni Atirah. Cepat. 2 obstacles to achieve sustainable development. 10 marks. Ayuni ke gimana dah? Ayuni Atirah. Mana yang lain lagi ni? 47 orang je. Okay. Ayuni, Atira, Nadila, Mahusi. Cepat jawab soalan. Gimana ni belakang ni? Cepat. Sebelum Madam rasa kamu tak datang. Madam kosongkan attendance kamu. Ayuni, Atira, mana? What elaborate 2 obstacles to achieve sustainable development? Hello. Ayuni mana? Sila jawab soalan. Okey, sila jawab saya. Social medium. Suara tak ada ke?
Madam minta two obstacles to achieve sustainable development. Social and economy. Where is your voice? Where is your voice? Ayuni Atira, mana suara kamu? Ya, Madam. Okay, what are the obstacles to achieve sustainable development? Ekonomi Aha. dan sosial. Kalau suruh elaborate sikit. Social tu apa? Ekonomi tu apa? Ekonomi macam lack of financial resources. Okay. Lagi? Social Social tu apa pula? limited awareness about sustainable development. Limited awareness on sustainable Development. Okay. Alright. Okay, so the next question. Analyze obstacle to achieve sustainable development in terms of social aspect. Nazrul Izman. Cuba analisakan halangan, ceritakan sikit tentang halangan untuk sustainable development kepada in terms of social lah. Tadi Ayuni Atira dah cakap dah. So boleh tak? Kalau siapa-siapa yang ada ni, kita boleh tengok kepada kita punya nota lah. Okay. Social. Nazrul Izman. Kau dengar atau tidak? Nazrul Izman, mana? Boleh perincikan sedikit tak? Obstacles in terms of social. Maaf, madam lain sekat-sekat. Tak apa, tulislah. Lain sekat-sekat pun. Tulis. Apa dia? Perincikan tentang obstacles in sustainable development in terms of social aspect. Apa dia? Cuba ceritakan. Tu type boleh tu. Kila Mary siap live meeting dah. Kila Mary lepas ni kamu jawab. Sampai pandai live meeting. 46 orang. Mana lagi? Syah Faisal baru masuk. Nazrul Izman perincikan masalah sosial yang telah memberikan orang kata halangan untuk sustainable development ini berjalan. Cepat. Nazrul Izman. Where are you? Cepat. Okay. Cepat Nazrul Izman. Maaf madam like kejap madam. Okay, yang lain macam mana? Nazrul, tak boleh perincikan ke? Tengok slide ke, tengok nota ke, tengok apa benda ke? Cepat.
Cepat. Barulah terkekek. Kila Mary. Okey, jom. Cepat. Apa dia, Nazrul? Ya Allah, itu pun tak boleh jawab. Mengamuk dah medium. Okay lah, next question. Okay. Nazrul, kamu siap geram betul lah. Population and what? Okay, last. Mohon undur diri, madam. Undur lah. Okay, semoga dipermudahkan. Define economic obstacle to achieve sustainable development. Ekonomi, human behavior, perangai manusia. Macam ni lah. Alright. Okay lah, madam rasa gitulah kelahnya. Okay, so buat latihan sedikit dalam you future untuk memantapkan lagi sebab madam rasa macam main je korang ni Alright. Okay, madam akan memalaslah juganya. Okay, tulislah buat latihan nanti madam tanya mana nak buat you future punya ruangan tu. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sign attendance dekat you future. Alright. Jumpa next week. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam.